Okey, sebelum cikgu mulakan kelas ni, cikgu minta kamu respon dalam chat. Okey, jelas tak slide tu? Boleh nampak tak dengan jelas? Okey. Okey, bagus. Okey, hari ni kita masuk ulang kaji, okey, tingkatan 5 bab 1 iaitu mikroorganisma Okey, sebenarnya dalam topik mikroorganisma ni, kita dah belajar 3 standard pembelajaran lah. Okey, yang utama iaitu 1.1 dunia mikroorganisma. Okey, kemudian 1.2 mikroorganisma berfaedah. Okey, dan kemudian yang akhir sekali 1.3 pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, jadi standard pembelajaran tu sebenarnya kita dah belajar ada 3 lah. Okey, yang berkaitan dengan topik mikroorganisma. Okey, hari ini kita akan teruskan kepada soalan. Jadi saya nak setiap orang mesti respon. Okey, dan bagi jawapan di dalam ruang chat Okey, kita mulakan dengan kertas 1. Okey, soalan objektif. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Kertas 1 ada berapa soalan? Jumlah soalan dia. Kita ulang kaji balik sebelum terlupa. Sebenarnya cikgu dah beritahu dah ni. Kertas 1 ada berapa soalan? Bilangan soalan ada berapa? Okey, tolong respon dekat chat. Okey, Syamil dah respon, Fatin dah respon, bagus. Okey, bagus Yasmin. Okey, betul. Okey. Bukan 50 soalan ke? 40 soalan ke 50 soalan? Yang mana satu betul? 40 atau 50? Okey, bagus. Okey, 40 soalan. Sebab apa? 40 soalan tu ialah soalan kertas 1 untuk format terbaru bagi KSSM. Jadi kita kena pastikanlah 40 soalan ni kita kena jawab dengan betul. Okey, yang ni kita dah bincangkan lah, tak perlu kita nak uraikan dengan lebih panjang lagi. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, Raja 1 menunjukkan satu contoh mikroorganisma. Okey, antara yang berikut manakah pengelasan yang betul bagi mikroorganisma ini? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, gambar rajah tu gambar rajah apa ya? Okey, gambar rajah apa tu? Okey, pengkelasan mikroorganisma yang kita belajar ada berapa jenis? Ada berapa kelas? Senaraikan dekat ruang chat tu. Ada berapa? Okey, buka buku rujukan kamu. Tak ada masalah. Sambil tu kita buka, sambil tu kita belajar. Okey, lepas tu type kat ruang chat. Okey, ada berapa soal, ada berapa kelas mikroorganisma? Okey. Okey, sebutkan nama setiap kelas tu. Okey, saya nak penuh. Ada 5. Okey. Okey, betul. Syamil, betul. Fatin. Okey, ada 5. Okey, sekarang kita tengok kat sini. Okey, gambar rajah ni gambar rajah apa ya? Okey, gambar rajah apa tu? Bentuk apa tu? Okey, bentuk apa tu? Rajah tu rajah apa? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, bentuk apa tu? Okey, bakteria. Ada yang cakap alga. Okey, bentuk ni bentuk rod kan? Setuju tak? Okey, jadi kalau bentuk rod, okey, kita panggil dia dalam bahasa sains yang kita belajar apa dia? Bentuk rod. Kan kita dah belajar itu hari.
bentuk asas, okey, lepas tu kita belajar bentuk gabungan, okey, dan sebagainya kan. Dan kita belajar streptococcus, macam tu lah, lebih kurang cikgu dah sebut dah tadi tu, streptococcus. Okey, jadi ni bentuk bacillus, okey. Okey, sekarang ni cikgu nak setiap orang bagi jawapan. Okey, nombor 1 tu apa jawapannya? Okey, setiap orang kena bagi jawapan. Okey, kita tengok. Okey, betul, tahniah. Okey, jawapan dia ialah bakteria. Okey. Okey, kalau kita tengok ni, kalau katakan dia ada macam benang-benang yang terkeluar dekat tepi ni, kita panggil apa ni sebenarnya? Bermula dengan huruf F. Apa nama dia? Bagus. Flagellum. Okey, flagellum. Okey. Jadi ingat balik apa yang kita dah belajar. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey. Mengapakah kebanyakan mikroorganisma tumbuh dan membiak dengan cepat di dalam tubuh badan manusia? Okey, apa yang ideal yang ada dalam tubuh badan manusia ni? Okey, jadi kalau kita sebut tentang pembiakan mikroorganisma, kita mesti fokuskan tentang faktor. Okey, kesesuaian mikroorganisma tu. Okey, senaraikan cikgu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Okey, type dekat chat. Okey, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Okey, cepat. Okey. Kelembapan cahaya, nilai pH, neutron. Okey. Okey, tahniah. Okey, jadi saya tengok lebih kurang adalah yang tertinggal sikit kat situ. Okey, betul. Okey, jadi sekarang ni kalau kita fikir kepada, kita rujuk kepada tubuh badan manusia, sebenarnya kita rujuk kepada faktor apa tu? Okey. Okey, kita rujuk kepada apa? Kalau katakan pertumbuhan, okey, pertumbuhan pada manusia. Okey, pada manusia tu dia merujuk kepada apa yang perlu ada pada tubuh badan manusia tu? Okey, yang menyebabkan dia boleh tumbuh dengan baik. Okey, saya cikgu nak tanya, dalam tubuh badan manusia ada nutrien tak? Ada tak? Dan tubuh badan manusia ada nutrien tak? Boleh respon? Okey, dekat tubuh badan manusia ada nutrien tak? Okey, dekat gigi lepas kita makan tu ada tak nutrien? Okey, bagus. Ada. Okey. Okey, ingat lagi kalau kita berpeluh, okey, lepas tu ada satu lapisan yang tinggal kat kita tu, kita panggil apa tu? Ada tak nutrien untuk sumber pemakanan bagi mikroorganisma? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada kan? Betul? Ada sumber pemakanan. Okey. Tapi kalau kita fokus kat sini, okey, yang pertama kita rujuk nutrien. Okey, dalam jawapan ni tak ada nutrien. Betul? Tak ada nutrien. Okey, yang tinggal ada berapa lagi faktor tu? Ada berapa lagi faktor kat situ? Yang tinggal ada berapa lagi yang kita kena pilih? 4 sahaja, betul? Okey. Okey, kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH. Okey, nilai pH. Okey, nutrien kita dah tolak tepi sebab tak ada dalam pilihan jawapan. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, mikroorganisma tu, okey, sebelum tu cikgu macam ni lah.
Okey, nombor 2 ni apa jawapan dia? Okey, pilih jawapan yang terbaik. Okey, setiap orang kena tulis jawapan nombor 2. Okey, yang baru masuk, cikgu minta tolong bawa buku teks, bawa buku rujukan dan bawa buku nota lah untuk catatan. Okey, Syamil dah lock jawapan B. Okey, lagi? Lain? C, suhu yang optimum. Okey, lagi? C, okey, lagi? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita ada 5 orang. Chong ada masuk sekejap tapi dia terkeluar. Okey. Syamil, kenapa pilih B? Okey, bayangkan. Okey, kalau katakan kelembapan pada tubuh badan manusia tu jadi rendah, apa yang terjadi pada kulit kita? Okey, yang lain pun boleh bantu. Respon. Kelembapan rendah lah pada kulit kita. Okey, tubuh badan kita kelembapan jadi rendah, apa akan berlaku? Okey, apa yang akan berlaku? Kulit lembab, apa akan jadi? Okey, kering. Untuk pertumbuhan mikroorganisma. Sesuai atau tidak? Okey, sel kulit mati, betul. Okey, kering lah, maknanya dia kering. Okey, sesuai tak? Sesuai atau tidak kalau kering? Okey, tidak sesuai. Okey. Okey, jadi kemudian ada yang jawab C. Okey, suhu yang optimum. Okey, suhu yang optimum ni maksud dia apa? Optimum ni maksud dia apa? Sesuai kan? Optimum itu maksud dia sesuai. Okey. Jadi jawapan dia, okey, apa gak jawapan dia? Okey, apa agak-agak jawapan dia? C. Tahniah, siapa yang jawab? Okey, setakat ni dua bahagian ni boleh faham macam mana nak berfikir secara analitik? Boleh? Faham? Okey, ada tak ambil catatan apa yang cikgu bincangkan tu? Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, antara yang berikut, okey, yang manakah terkumpul dalam kumpulan yang sama? Pengkelasan tadilah, kumpulan yang sama. Okey, kalau kamu nampak soalan macam ni, apa yang kamu akan buat? Okey, mula labelkan kumpulan, nama-nama kumpulan bagi P, Q, R dan S. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, P tu kumpulan apa? Bulat, okey. Lain? Aiman je jawab. Cikgu tak tahu betul ke tak salah, betul atau salah. Yang lain? Okey, kulat. Okey. Q, baru kita bincangkan tadi. Okey, bagus. Okey, jadi bila kamu dapat, maknanya kamu tulis jawapan dekat situ. Okey, R tu apa? R. Cuba tengok betul-betul tu. Fatin mana satu tu? Back. Oh, Fatin jawab terus ni. Okey. Okey, protozoa betul. Okey. S tu apa? Okey, bagus. Okey. Jadi mana kamu dah tahulah jawapan dia. Okey, apa jawapan dia tu? Okey. P dan S. Okey. Jadi cikgu nak tengok jawapan dia betul atau tidak. Okey, tahniah. Betul. Okey. Tadi nama kumpulan. Okey, cikgu nak tanya P tu apa kalau nama sebenar dia? Spesies tu apa nama dia? P tu. Kulat fungi sama Okey, bagus Aiman. Yeast. Okey, kalau yang Q tu apa nama dia? Okey, kalau mikroorganisma dia mesti kalau bakteria dia mesti berdasarkan bentuk kan?
Okay, apa nama dia? Q. Cepat-cepat yang lain respon. Q tu apa? Baru yang cikgu bincangkan tadi. Kan perasan tak ada sama dengan soalan yang nombor 1 tadi. Okay, bagus. Bacillus. Okay. R tu apa? Tadi kamu dah cakap protozoa kan? Dia punya kumpulan. Okay. Tapi apa benda nama bagi R tu sebenar dia? Amoeba. Okay, bagus Yasmin. Okay, lepas tu S tu apa nama dia? S tu apa nama dia? Okay, mucor. Okay, jadi ingat kulat fungi adalah nama yang sama. Jadi, okay, ada masalah tak yang nombor 3 ni? Jelas? Senang kan? Setakat ni okey kan? Boleh buat analisis tak? Soalan dia bentuk dia memang macam ni je. Dia akan berubah, tak akan berubah. Bentuk dia akan pusing-pusing, macam tu je jawapan dia. Okey, boleh? Okey, cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, tu nombor 3. Okey, kita pergi nombor 4. Okey, Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Okey, jadi bila kamu nampak je soalan ni, kamu terus kaji pada gambar rajah tersebut. Okey, mesti satu persatu ni. Okey, jadi kalau kamu tengok gambar rajah tu akan menentukan apa sebenarnya? Gambar rajah yang diberi sebenarnya untuk kamu menganalisa apa sebenarnya? Boleh respon kat cikgu tak dalam chat? Okey, kita tengok situ ada agar nutrien, yang bawah pun ada agar nutrien. Kemudian ada bakteria. Okey, bawah pun ada bakteria. Okey, lepas tu yang bawah tu ada penutup, pun bawah tu pun ada penutup. Lepas tu yang seterusnya bahagian perincian dia, satu disimpan dalam peti sejuk, satu disimpan daripada pada suhu bilik. Tu sebenarnya apa benda tu? Yang clue-clue yang dibagi pada gambar rajah tu sebenarnya apa ya? Apa yang kita boleh lihat kat situ? Okey, betul. Suhu memang dah ada. Dia cakap tu kita tahulah peti sejuk dan pada suhu bilik. Itu sebenarnya merujuk kepada apa? Kalau kita buat amali selalu kita akan mesti tulis 3 benda tu. Sebelum kita menjalankan amali, kita mesti cari apa dulu? Boleh respon tak kat cikgu dalam chat tu? Bagus. Pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah apa yang ada dekat gambar rajah tu? Okey, nama kan? Sebenarnya kalau cikgu nampak kat situ ada 2 pemboleh ubah yang kita boleh nyatakan. Okey, pemboleh ubah apa tu? Kalau cikgu cakap disimpan dalam suhu bilik peti sejuk dan disimpan pada suhu bilik, tu pemboleh ubah apa tu? Okay, ingat kata kunci yang pernah cikgu ajar ialah berubah-ubah. Okay, apa tu? Bagus. Manipulasi. Okay. Okay, lagi apa lagi? Kalau kita tengok ada agar nutrien, okay, ada bakteria, ada nutren. Okay, tu kita panggil apa tu sebenarnya? Pemboleh ubah apa tu? Kita dah sebut manipulasi, jadi ada 2 pemboleh ubah. Betul ke agar nutrien dan bakteria tu pemboleh ubah bergerak balas? Bergerak balas ni maksud dia apa? Hasil atau keputusan, betul? Betul atau tidak? Sebab kat gambar raja ni ada tak ditunjukkan keputusan? Ada tak? Okey, tak ada. Okey, jadi yang kita tengok kat sini yang hanya ada 2 saja kan? Pemboleh ubah manipulasi dan satu lagi pemboleh ubah dimalarkan. Okey, dimalarkan. Okey. Sekarang ni kalau katakanlah dalam eksperimen, okey, dalam eksperimen kita nak tulis nama pemboleh ubah. Okey, kita khususkan kepada agar nutrien. Okey, macam mana kamu nak tulis? Okey, pemboleh ubah dimalarkan tu atau ditetapkan kan. Kalau kita tengok dalam soalan SPM sekarang, banyak ditulis ditetapkan. Macam mana kita nak tulis agar nutrien tu? Pemboleh ubah yang dimalarkan. Kalau cikgu tulis agar nutrien saja boleh tak? Bagi jawapan untuk pemboleh ubah dimalarkan.
Boleh atau tak boleh? Boleh respon kat dalam chat? Boleh atau tidak boleh? Cikgu tulis agar nutrien saja. Jawapan dia tidak boleh. Sebab dia tidak merujuk kuantiti kan. Dan kalau pernah kan cikgu cakap kalau kamu tulis hanya bakteria saja, tergantung kan. Betul? Ayat itu akan jadi tergantung. Jadi kita kena tambah apa? Jenis bakteria. Agar nutrien kita kena cakap kuantiti agar nutrien. Ataupun kata kamu nak tulis ialah kuantiti lah. Kuantiti agar nutrien. Kalau kamu tulis hanya agar nutrien saja, dia akan jadi salah. Faham? Jelas? Okey. Jadi mesti ada ayat kat depan. Itu sebabnya kalau kita tengok setiap sesuatu tu mesti ada parameter. Okey? Okey. Kalau penutup ni boleh tak kita ambil sebagai pemboleh ubah? Penutup tu boleh tak kita ambil sebagai pemboleh ubah? Tak apa, tak apa. Betul salah tak apa. Yang penting kita buat silap kat sini. Jangan kita silap masa jawab soalan peksa nanti. Kalau penutup tu boleh tak kita ambil dia sebagai pemboleh ubah? Boleh atau tidak? Kenapa? Kalau boleh kenapa? Okey, jawapan dia tidak boleh. Jawapan dia tidak boleh. Ingat, radas tidak boleh diambil sebagai pemboleh ubah. Faham? Tabung uji, okey, beaker, tu semua tak boleh ambil. Jelas tak ni? Jelas tak? Semua orang jelas tak? Okey, jelas. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi sekarang ni, okey, apakah faktor yang dikaji? Ini jawapan yang paling senang sekali sebab kita dah faham ada manipulasi kan? Okey, apa jawapan dia? 4. Okey, bagi A, B, C, D. Seorang lagi. Okey. Okey, bagus. Tanya. Okey. Setakat ni faham tak apa kita nak belajar ini? Ulang kaji sebenarnya. Dia bukannya belajar, kita ulang kaji balik. Okey? Okey, jelas. Okey, kita pergi pada soalan nombor 5. Okey, jadual 1 di bawah menunjukkan campuran bakteria dan bubur nutrien dalam tabung uji P, Q, R dan S. Okey, P, Q, R dan S. Okey. Okey, kemudian dia bagi kamu jadual kat situ. Okey, dengan lengkap. Okey. Kemudian campuran dalam tabung uji manakah yang paling keruh? Okey, okey. Jadi kalau cikgu nak ingatkan sekali lagi kalau katakan bila kita nak buat sesuatu eksperimen yang berkaitan dengan pertumbuhan bakteria, kita ada dua bahan yang kita gunakan. Satu ialah nutrien agar. Okey, bahan yang untuk membiak bakteria yang cikgu tulis kat sini. Bahan untuk membiak bakteria. Bakteria ada 2 jenis. Okey, yang pertama nutrien broth. Okey, yang ini ialah nutrien ni macam kita panggil dia bubur lah. Okay, bubur, dan satu lagi ialah agar nutrien. Ini standard lah, semua orang tahu. Okay, cikgu dah tulis kat mesej tu. Okey, kalau nak salin kamu boleh salin. Okey, bahan untuk membiakkan bakteria ada 2 jenis, nutrien broth. Okey, itu nama dia bubur. Dan satu lagi ialah agar nutrien. Okey. Okey, part yang seterusnya kamu kena ingat kalau nutrien broth ni mesti letak dalam tabung didih atau tabung uji. Tapi dia sebenarnya yang terbaik ialah letak pada tabung uji. Faham? Okey, kalau agar nutrien ni dia mesti diletakkan
di dalam piring Petri. Okey. Jadi ingat kalau sebut piring Petri ni apa kata kunci yang kita kena ingat balik? Apa yang kita dah belajar dulu? Perlu diterbalikkan. Faham? Ingat tak lagi? Kalau kita pakai untuk nak biarkan mikroorganisma tu, piring Petri tu perlu diterbalikkan. Jadi maknanya nutrien agar tu akan berada di bahagian atas, okay, penutup tu akan berada di bahagian bawah. Okey, faham? Jelas? Ada apa-apa nak tanya? Jelas tak ni apa bahan ni, dah ambil catatan tak? Okey. Okey, jadi kalau kita gunakan nutrien broth, kita faham kita mesti gunakan tabung uji, tabung didik. Agar nutrien kita mesti gunakan piring Petri. Bila ingat je, bila kita gunakan piring Petri pada agar nutrien kita mesti terbalikkan. Faham? Nutrien agar berada di atas. Okey. Okey, kalau kenapa kita perlu terbalikkan? Sebab kita nak elakkan proses kondensasi mikroorganisma. Okey, kalau kita letak nutrien agar tu di bahagian bawah, bila berlakunya proses kondensasi kena pada bahagian penutup tu, jadi cecair tu akan jatuh pada nutrien agar. Jadi kita punya eksperimen akan menjadi rosak. Faham? Okey? Okey, ini ulang kaji saja. Okey. Okey, jawapan dia nombor 5. Apa jawapan dia yang terbaik? Apa yang kita akan cancel dahulu? Yang mana kita akan cancel dulu? Yang tidak tepat. Yang mana kita akan cancel dulu? Cepat. Respon dengan cikgu. Jangan lambat. Tak apa. Jangan risau buat silap. Kalau silap, tak apa. Silap kat sini. Okey, yang mana yang kita akan potong dulu? Okey. A dan B, P dan Q. Okey, itu Fatin punya jawapan. Yang lain? Fatin, kenapa dia A dan B, Fatin? Kenapa A dan B? Kenapa bukan okey, A dan B tu betul lah jawapan Fatin okey. Okey, Q dan S, C dengan D, C dengan D, R dan S lah. Okey, jawapan yang terbaik ialah Fatin punya jawapan tadi. A dengan B tu, iaitu merujuk kepada P dan Q. Betul Fatin? Merujuk kepada P dan Q kan? Cikgu nak tanya kenapa? Kenapa kita potong awal-awal P dengan Q tu? Apa dia? Sebab suhu kan? Betul? Sebab suhu. Suhu tu berapa tu? Sebab suhu tu berapa? Suhu tak optimum. Bagus. Pandai. Suhu yang rendah. Betul. Okey. Jelas? Okey. Jadi kita dah cancel dah A dengan B. Yang kita tinggal nak pilih ialah C dan D. C dengan D tu apa yang kita nampak? Apa yang kita kena buang kat situ? Kita mesti rujuk pada nilai pH pula. Betul? Jadi mikroorganisma ni dia sesuai pada pH yang keberapa? 7 atau 2? 7 tu keadaan apa? Kalau pH 7 tu keadaan apa? Cepat. pH 7 tu keadaan apa ya? Asid, alkali atau neutral? Okey, bagus. pH 7 ialah neutral. Okey, 2? pH 2? pH 2? Asid. Okey, mikroorganisma ni dia suka duduk kat mana? Bakteria ni suka duduk kat mana? Asid ke atau neutral? Bagus. Okey, neutral. Okey, apa jawapan dia? Okey, Taib jawapan dia. Okey, Yusri boleh join juga, tak ada masalah. Baru masuk Yusri. Okey. Okey, kita tengok apa jawapan dia.
Okey, tahniah. Betul. Okey, jelas tak ni? Setakat ni. Ingat-ingat lupa. Ingat banyak ke ingat lupa dah sekarang ni? Ha. Sekarang jelas tak? Kalau keluar soalan-soalan macam ni, kita boleh skor tak sebenarnya? Kalau kita pandai menganalisis. Boleh tak kita skor? Betul semua pada bahagian bab mikroorganisma ni. Senang kan? Dia tak susah. Jadi dia akan pergi pada soalan faktor, dia akan pergi pada pengkelasan. Okey, dia boleh pergi kepada soalan apa ni? Mengenal pasti gabungan, bentuk gabungan, faktor yang mempengaruhi dan sebagainya. Okey, jadi ni sebenarnya kamu boleh skor. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Raja 3 menunjukkan sejenis mikroorganisma yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan. Okey, gambar ni sangat famous. Okey. Sebelum cikgu tanya ni gambar apa sebenarnya ni? Gambar apa tu? Gambar Raja 3 tu gambar apa? Boleh tarik kat chat? Okey, Syamil gunakan apa ni? Nama spesies tu. Okey, betul. Aiman betul, Yasmin, Fatin Jadi jawapan dia ialah yeast. Okey, kumpulan kulat. Okey, kumpulan dia kulat. Okey. Okey, antara industri berikut yang manakah menggunakan mikroorganisma ini? Okey, gunakan mikroorganisma ni. Okey, apa yang dia akan gunakan? Ni famous lah hari-hari kita gunakan benda ni. Okey. Okey, lockkan jawapan dia. Apa jawapan dia? Okey. Okey, betul. Jawapan dia, tak tahulah cikgu tak tahulah betul ke tak betul tu. Rasa macam betul lah kot. Okey, tahniah. Protein. Okey, sebelum kita bergerak kepada soalan nombor 7 tu, gas apa yang dibebaskan oleh yeast ni bila bertindak balas dengan roti tu? Dengan dough tu. Gas apa? Gas apa yang akan dibebaskan? Okay, itu sebabnya kita tengok dalam permukaan roti tu, dia tak licin, dia akan ada berlubang-lubang. Berlubang-lubang tu menunjukkan penghasilan. Okey, tak apa, Dura. Yang penting masuk kelas. Nanti tengok je rakaman. Saya rakam je rakam, saya akan masukkan dalam YouTube. Yang penting tengoklah. Tengok ulang-ulang kaji, insya-Allah boleh dapat. Okey. Gas apa yang dibebaskan oleh yeast kalau bertindak balas ni? Okey, Aiman oksigen, yang lain? Yang lain? Cuba. Gas kan cikgu cakap dalam tingkatan 5 ni kita hanya ingat ada berapa gas saja, tak banyak. Hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Tu je kan. Okey, gas apa dia? Okey, Aiman dah jawab gas oksigen. Syamil karbon dioksida, yang lain? Okey, Yasmin karbon dioksida. Cepat. Okey, betul. Jawapan dia ialah gas karbon dioksida. Okey, Aiman nanti tolong betulkan. Okey. Okey, faham ni? Okay, ingat je, kalau yeast ni dia memang membebaskan gas karbon dioksida. Okey, itu part yang gas karbon dioksida tu. Kalau cikgu tanya, gas karbon dioksida ni diuji dengan apa? Kalau kita nak tahu benda gas tu mesti diuji dengan apa? Okey, cepat. Diuji dengan apa? Ingat, ujian gas ada 3 kan? Satu kayu uji menyala, satu kayu uji berbara, satu ialah air kapur kan? Okey, jadi kalau kita nak uji gas karbon dioksida ni, kita mesti uji dengan apa? Apa mekanisme atau kaedah yang kita gunakan untuk menentukan bahawa itu ialah gas karbon dioksida? Apa eksperimen dia? Okey, kayu uji, bukan kayu api, Syamil. Kayu uji berbara.
Kayu api besar sangat, tak boleh masuk dalam tabung uji tu sebenarnya. Okey. Okey, air kapur. Okey. Syamil tolong betulkan kayu uji bukan kayu api. Okey, okey betul, bagus. Fatin, Najiha dengan Yasmin, air kapur. Jawapan dia ialah air kapur. Air kapur tu akan jadi warna apa? Daripada apa ke apa? Kalau daripada segi pemerhatian dia, kita akan nampak kalau gas karbon dioksida tu lalu pada air kapur, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku pada air kapur tu? Air kapur asal dia warna dia macam mana? Jernih. Jernih menjadi kalau air kapur, okey bagus Fatin. Jernih ke keruh. Okay, ingat tu, ini soalan-soalan dia pusing-pusing balik, itu saja soalan dia. Okay, dia tak akan pergi mana pun soalan tu. Dia tak akan pergi kompleks sangat. Pada cikgu kalau soal bab mikroorganisma ni sebenarnya kita boleh skor dengan baik. Okay? Okay, faham ni? Bab 6. Ni soalan nombor 6 ni boleh? Bagus, cikgu tengok tadi ramai betul. Okay, cuba pengisian yang kita buat yang ni lah. Kamu kena ingat yang ni. Okay, jelas? Jelas Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 7. Okey, Raja 4 menunjukkan akar suatu tumbuhan. Okey, akar satu tumbuhan ni, okey kalau kita tengok kat situ, sebenarnya ni diambil daripada tumbuhan legium. Legium ni apa? Tumbuhan apa tu? Kekacang. Kekacang. Legium Okey, apakah fungsi bakteria yang tinggal di dalam struktur S? Okey, sebelum cikgu nak tanya, okey, S tu bakteria apa tu yang tinggal dekat akar tu? Bakteria apa nama dia? Okey, ingat ini kita dah belajar di dalam kita nitrogen. Cikgu dah suruh dulu hafal kita nitrogen ni. Okey, S tu apa? Okey, cikgu nak tanyalah bukan nama bakteria tu bakteria apa dulu dekat akar tu. Cikgu dah cakap tadi legium. Bakteria apa nama dia? Bakteria apa? Dia mesti bermula dengan ayat dia bakteria. Bakteria apa? Apa nama bakteria tu? Okey, cepat-cepat respon dekat chat. Okey, bagus. Betul Yasmin. Bakteria pengikat nitrogen. Maknanya dalam kes ni dia ambil nitrogen daripada udara, dimasukkan kepada bakteria pengikat nitrogen, dia akan menjadi nitrat. Nitrat ni adalah sumber baja yang atau sumber mineral yang digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Okey, faham tak ni? Faham tak? Okey. Okey, yang lain? Yasmin okey, bagus. Yang lain faham tak? Okey, bagus. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, apakah fungsi bakteria yang tinggal dalam struktur S? Okey, cikgu dah bincang dah tadi. Okey, apa jawapan yang terbaik daripada A, B, C dan D? Okey, lockkan jawapan kamu tu. Jawapan dia, apa jawapan dia agaknya? Cikgu dah terang dah tadi secara keseluruhan. Apa jawapan dia? Okey, apa jawapan yang terbaik? Okey, bagi cikgu betul-betul okey. Lockkan jawapan, lepas tu okey, nanti kita tengok jawapan kamu tu betul atau tidak. Okey, cepat bagi jawapan 7 tu. Okey, Yasmin B. Yang lain? Yasmin B. Yang lain? Cikgu nak semua respon. Cuba respon. Lagi? Adura ada lagi tak tu? Okay, kalau boleh jangan ada. Kalau saya minta okey lah. Kalau kamu tarik jawapan kamu
Oh ada, okey. Okey, apa jawapan dia Dura? Boleh tengok tak jawab soalan tu? Okey, lain lah. Dura ni saya rasa lain lah tu. Okey. Okey, kita tengok jawapan tu. Okey, kamu tulis B. Betul tak B? Okey, Tania, B. Okey, kan tadi cikgu dah sebut apa clue dia cikgu cakap tadi. Kalau ada bakteria pengikat nitrogen, dia akan ambil nitrogen di udara menjadi nitrat. Faham? Okey, ingat tu, jangan lupa tu. Kalau proses-proses dalam kita nitrogen ni ada 3 yang utama tu kamu kena ingat. Okey, satu ialah proses perebutan, okey, yang menjadikan nitrat. Okey, satu lagi ialah bakteria pengikat nitrogen. Okey, lepas tu tindak balas kilat. Okey, hujan turun, lepas tu dia akan membawa nitrat. Okey, faham tak ni? Okey, yang lain okey tak? Tak faham kamu boleh tanya cikgu. Tak ada masalah. Okey, faham tak apa yang cikgu ceritakan ni? Ulang kat mana Aiman? Okey, gambar rajah ni sebenarnya ialah salah satu bahagian yang diambil di dalam kitar nitrogen. Kitar nitrogen. Okey, jadi kitar nitrogen ni dia menghasilkan nitrat. Nitrat ni ialah sumber yang diperlukan oleh tumbuhan untuk digunakan sebagai sumber makanan lah. Okey, sumber makanan. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey. Okey, jadi proses dia yang pertama yang ada yang besar lah, yang besar dalam kitar nitrogen ni, yang pertama ialah perebutan. Okey, yang kedua ialah bakteria pengikat nitrogen ni lah, iaitu yang kita kata ada tanaman legium. Okey, dan yang akhir sekali ialah kejadian kilat. Jadi ketiga proses ni semuanya menghasilkan nitrat. Faham? Daripada udara. Okey, jelas tak ni? Kitar nitrogen. Okey. Jadi cikgu dah pernah cakap dulu apa dia formula dia? 3+1 kan? Awal-awal dulu cikgu pernah cakap 3 campur 1. 3 menghasilkan nitrat, 1 akan buang nitrat. Ingat tak lagi? Ingat tak? Lama dah kita belajar tu. Masa awal bab mula-mula dulu. 3 menghasilkan nitrat, 1 akan buang nitrat kan? Yang kita panggil kita buang balik nitrat yang berlebihan dalam tanah tu, kita jadikan dia semula kepada gas nitrogen, iaitu kita panggil dia proses pendinitratan. Ingat tak lagi ni? Pendinitratan. Penitratan buat nitrat. Pendinitratan menukarkan nitrat kepada gas nitrogen semula ke udara. Faham tu? Itu yang dikatakan formula 3+1 tu. Okey, faham tak ni? Yang lain faham tak? Faham tak apa yang cikgu cakap ni? Okey, dekat tanah tu ada 3 komponen yang menghasilkan nitrat. Okey, dekat tanah tu akan ada 1 komponen yang tukarkan balik nitrat kepada gas nitrogen. Okey, kalau katakan tak ada satu tu, apa akan berlaku pada tanah? Kandungan nitrat akan jadi macam mana? Sedikit ke jadi banyak? Kalau tak adalah si yang satu ni, pendinitratan ni, kandungan nitrat tu akan jadi banyak ke jadi sikit? Boleh respon tak cikgu? Faham tak apa yang cikgu cakap ni? Kalau tak ada satu tadi, 3 hasil nitrat, 1 buang nitrat daripada tanah. Okey, jadi gas nitrogen. Okey, katakan 1 tu tak ada, apa akan berlaku nitrat dekat tanah? Dia semakin tinggi ke semakin berkurang? Okey, bagus. Dia je akan menjadi semakin tinggi lah kan, sebab tak ada benda yang buang. Macam sampah lah, kalau katakan kita buang sampah banyak, jadi maknanya tak ada orang kutip, makin sikit ke makin banyak sampah tu? Mesti makin banyak, betul? Sama juga dengan nitrat tu. Kalau nitrat tu tak ada yang tukarkan kembali kepada bentuk nitrogen, okey, dia akan
menyebabkan keracunan lah, maknanya kandungan fosfat, kandungan nitrat yang ada pada tanah tu adalah sangat tinggi. Okey, jadi baja pun kamu kena ingatlah, kamu faham kan kalau nitrat tu terlampau banyak dalam tanah boleh menyebabkan kematian juga kepada pokok-pokok tersebut atau tumbuhan tersebut. Okey, faham? Jelas? Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 8. Okey, berikut ialah senarai bahan yang digunakan dalam rawatan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Patogen tu apa? Kalau cikgu tanya patogen tu apa? Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey, dah lupa yang ni. Okey, tolong cikgu tulis balik kat sini. Kamu tengok kat ruang chat tu balik. Patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey. Jadi daripada 5 yang kita belajar tu, apa contoh-contoh mikroorganisma yang menyebabkan penyakit? Boleh senaraikan kat cikgu tak? Yang mana menghasilkan penyakit, yang mana tidak daripada 5 tu? Okey, senaraikan kat situ. Okey, virus ni menghasilkan penyakit atau tidak? Ya atau tidak? Virus. Okey, jadi virus patogen atau tidak? Okey, virus tu patogen atau tidak? Patogen, bukan patogen. Okey, betul. Patogen. Okey, betul kan tuan ya? Jangan tulis patogen pula ni Syamil. Patogen. A-N tu buang. Okey, patogen. Okey. Okey, jadi makna kat situ yang menyebabkan penyakit dia ialah bakteria, virus, lagi apa? Fungi dan protozoa. Okey, ini semuanya adalah di bawah kumpulan patogen. Faham? Okey, sekarang ni kita tengok kat sini soalan nombor 8 ni. Berikut ialah senarai bahan yang digunakan dalam rawatan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Okey, jadi disenaraikan kat sini juga adalah rawatan dia iaitu penicillin, tetracycline, okey, dan kemudian streptomycin. Okey, bahan yang tersenarai di atas merupakan contoh apa tu? Penicillin, streptomycin. Okay, ingat tu kalau dalam ubat kita bagi kepada 3 jenis kan? Ingat tak lagi ni ubat? Ubat ada berapa jenis? Okay, ingat ada 3 jenis kan ubat kan? Okay, ada 3 jenis ubat. Kita dah belajar kan? Okay. Apa contoh-contoh dia? Okay, antibiotik. Okay. Antibiotik. Lagi apa lagi? Ni kita dah belajar masa di tingkatan 4 tu dulu. Apa ubat dia? Okay, satu lagi. A-N-A. Buat apa tu? Cikgu tak nak je. Kita ingat ni balik. Antiseptik tak? Antiseptik bukan. Dia sapuan. Ubat-ubat. Antibiotik. Ada A satu lagi. Lepas tu ada P satu lagi. Apa dia? Kalau ubat demam kita panggil analgesic. Okay, kemudian satu lagi ialah ubat untuk orang sakit mental kan. Psikoteraputik. Jadi tak apa. Paracetamol tu semuanya adalah di bawah analgesic.
kumpulan besar ni Fatin. Kumpulan besar, nama dia kumpulan besar. Kalau antiseptik ni sapuan. Sapuan. Okay, sapuan. Cikgu nak tanya ubat. Ubat tu dikelaskan kepada 3 jenis. Antibiotik, analgesik dan psikoterapeutik. Okay. Faham ni? Ingat tak lagi ni 3 ni lupa dah Kata 4 itu kan. Tak apa. Lupa tak apa. Kita ingatkan balik. Okay. Jadi antibiotik ni kita tahulah. Contoh-contoh dia streptomycin, penicillin, analgesik ni contoh dia apa tu? Contoh-contoh dia ialah ubat-ubat yang tahan sakit yang kamu cakap tadi, paracetamol lah. Paracetamol tu analgesik lah. Fatin ya? Okey, kalau psikoterapeutik ni bila kita sebut psycho ni dia fokus kepada apa tu? Psycho, kepada apa tu? Mental kan? Sakit-sakit mental tu. Ni contoh dia apa tu? Stimulan, okey, lepas tu ada anti-depression, lepas tu ada antipsychotic. Okey, ni semuanya melibatkan pemikiran atau otak lah. Okey, faham tak ni? Jelas? Okey, jadi kalau kita tengok kata kunci kat situ ada apa tu? Penicillin, streptomycin. Okey, agak-agak yang mana satu tu? Cikgu sebenarnya dah sebut dah tadi tu. Bahan-bahan yang tersanari di atas merupakan contoh apa yang kuat. Mungkin tetrasiklin ni kita kadang-kadang kita lupa. Tapi apa agak jawapan yang terbaik bagi nombor 8 tu? Apa jawapan yang terbaik? Okey. Okey, jadi pengkelasan ubat moden ingat balik Dah ingat dah kan? Cikgu dah bagi tahu dah tu kan? Okey, dah ambil catatan tak tu? Pengkelasan ubat moden tu ada 3, antibiotik, analgesik dan psikoterapeutik. Okey, dah catat dah? Tak apa, saya tahu, saya dah ajar tapi saya takut kamu lupa. Okey, jangan lupa tu. Antibiotik apa? Yang ni. Streptomycin, penicillin. Okey, lepas tu kalau kita cikgu sebut tadi apa tu analgesik tu ialah paracetamol. Okey, lepas tu kalau psikoterapeutik tu kita ingatlah stimulan, anti-depression. Okey, lepas tu antipsychotic. Okey, jadi kebanyakan kamu dah jawab tadi D. Okey, kita tengok jawapan kita betul atau tidak. Okey, Tania. Okey, faham? Okey, setakat ni okey? Jelas tak? Ke atau kamu nak cara yang lain? Okey, kamu setuju ke cara macam ni untuk menerangkan atau kamu nak cara yang lain? Atau cara ni membosankan? Okey tak cara ni? Okey tak kaedah? Sambil jawab, sambil terang. Okey tak? Boleh respon dalam chat, cikgu nak tahu. Cikgu takut nanti cikgu cakap banyak. Mungkin cikgu rasa cikgu cakap banyak. Okey, cikgu sebenarnya nak sambil-sambil tu kita buat ulang kaji. Okey, atau okey, setuju kaedah macam ni? Kalau saya terangkan, kamu cari jawapan, sambil tu kita terangkan. Okey. Okey, setakat ni okey. Jadi yang penting sekarang ni ada buku catatan, input, lepas tu kamu catat. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 9. Dah ada jawapan dah tu. Okey. Okey, terkeluar cepat. Sebab mouse saya ni ada masalah sikit. Okey, Raja 5 menunjukkan tindakan penicillin. Okey, penicillin tadi apa? Ubat apa tadi? Jenis apa? Baru kita belajar tadi. Penicillin baru kita bincang tadi, Yasmin. Penicillin. Antibiotik. Antibiotik. Okey, untuk kulat kan. Okey, diperbuat daripada kulat. Okey, penicillin. Okey, ke atas koloni bakteria. Okey, jadi ingat je kalau bila kamu tahu je penicillin tu, kata kunci je kamu ingat dia mesti merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, faham ni? Dia menghalang antibiotik ni. Okey, jadi apakah yang ditunjukkan di kawasan jernih di atas? Sebenarnya jawapan dah ada dah kat situ. Pertumbuhan bakteria akan terencat. Jadi kamu kena ingat. Okey, jadi dalam
gambar raja eksperimen tu, okey, ini adalah cakra penicillin. Okey, kita ada bakteria kat sini, jadi dia akan membentuk koloni. Okey, kamu perasan tak macam dekat kepingan roti tu, kemudian dia ada koloni bintik-bintik, okey, warna hijau pada roti tu. Okey, ni maksud dia koloni lah. Okey, tapi bila kita dah letakkan penicillin kat sini, jadi kawasan ni tak boleh tidak membenarkan bakteria untuk menghasilkan pertumbuhan. Okey, jadi dia telah merencatkan pertumbuhan bakteria. Koloni bakteria tak boleh buat kat sini. Okey, kalau cikgu katakan cikgu letakkan cakra penicillin ni makin pekat, apa akan terjadi pada kawasan jernih tu? Semakin kecil ke semakin besar? Atau semakin luas? Kalau cikgu tinggikan kepekatan penicillin. Okey, semakin luas. Itu Syamil. Yang lain? Apa kan yang berlaku? Kawasan jernih tu. Cikgu tambah kepekatan. Okey, kalau katakan sekarang ni dalam amount yang ada dekat gambar rajah soalan tu, okey, kamu tengok okey kecil je, tapi cikgu tambah kepekatan penicillin tu semakin tinggi. Apa akan terjadi pada keluasan kawasan jernih tu? Okey. Semakin tinggi ke semakin rendah? Atau semakin luas ke atau semakin kecil? Boleh yang lain respon? Okey. Okey, cikgu ulang balik soalan dia. Kenapa dia jadi luas? Kenapa kawasan jernih tu jadi luas? Apa jawapan dia agaknya? Kamu nak bagi kat cikgu. Bagus, kamu dah nampak pemerhatian dia semakin luas. Tapi apa yang menyebabkan dia luas? Apa yang menyebabkan dia luas? Oh, cikgu sebut tadi. Okey, apa yang menyebabkan dia jadi luas? Boleh respon cepat? Okey, jawapan dia ialah kepekatan cakra penicillin. Okey, faham tak ni? Bila semakin pekat cakra penicillin tu, okey, jadi semakin luas terhasil. Sebab apa? Dia banyak lagi kalau katakan, okey, sikit tentera dengan banyak tentera. Sikit tentera ni cepat je lah musuh boleh masuk. Tapi kalau semakin banyak tentera, mana semakin lambat lah. Okey, mana kita boleh halang. Jadi akhirnya kawasan tu akan menjadi lebih luas. Okey, faham tak ni? Faham tak konsep ni? Faham tak? Jelas tak? Okey. Syamil, cikgu harap yang lain respon. Cikgu kadang-kadang takut juga. Syamil seorang je respon, yang lain senyap je. Sebab sekarang ni kita ulang kaji. Saya takut kamu tak faham. Okey, kamu okey tak ni? Sekarang ni jelas ke tak jelas ni? Kalau aku bagi soalan mikroorganisma ni, cikgu rasa insya-Allah boleh jawab kan? Boleh jawab Okey, jadi kita dah tahu tadi lah jawapan dia D Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Pun ada juga. Itulah saya punya ni. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, gambar raja ni gambar raja apa? Gambar raja apa? Pertama dia mikroorganisma, tapi cikgu nak tahu sebab kamu dah cakap dengan cikgu tadi apa gambar raja apa ni. Sangat popular. Bermula dengan huruf M tadi. Okey, bagus. Mucor. Okey, jadi kalau kita tahu mucor ni dia seakan bentuk dia macam cendawan kan? Dia ada spora. Okey, jadi jawapan dia ialah pembentukan spora. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, jelas? Okey. Okey, jadi kita dah hampir kepada pukul 3.18. Okey. Okey, jadi sebenarnya kita dah belajar tentang objektif. Lepas tu kita belajar input berkaitan dengan bagaimana cara kamu memilih jawapan yang terbaik. Okey, jadi ingat je apa yang kita bincangkan 10 soalan ni, sebenarnya soalan ni
Kalau keluar dalam soalan SPM berpusing, bentuk dia mesti macam tu saja. Jadi kamu kena faham. Okey, boleh? Jelas? Okey, kalau ada apa-apa soalan nak tanya kat cikgu? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Bahagian A. Okey, nampak tak slide tu? Sebenarnya cikgu dah bagi gambar ni dekat dalam WhatsApp tadi. Nampak tak dengan jelas? Okey, boleh respon kalau soalan tu sebab cikgu kepilkan dua gambar tu. Okey. Jadi bila kamu jumpa soalan macam ni, apa yang kamu kena buat? Okey, kamu kena gariskan kata kunci. Okey, jadi cikgu dah garis lah kata kunci lah, nampak? Ni, jadi apa yang cikgu akan buat? Okey, saya jadi kamu. Okey, saya terus highlightkan apa yang saya nak. Okey. Okey, jadi jawapan pun dah terkeluar kat situ. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini, Rajah 1.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria Bacillus subtilis. Okey, jadi bakteria subtilis ni ini adalah jenis bakteria yang digunakan dalam eksperimen. Okey, dia biasanya kalau dalam soalan form 5 itu saja, bakteria Bacillus subtilis. Okey. Jadi kalau kita tengok mengkaji ni ialah untuk ayat tujuan. Okey, kita tengok lagi apa kajian yang kita boleh buat kat situ. Analisis daripada jawapan tu. Okey, jadi cikgu akan tengok kat sini ialah dekat gambar rajah ni apa yang kita nampak yang berbeza-beza kat situ. Boleh respon kat cikgu tak? Dekat gambar rajah tu apa yang nampak berbeza-beza? Kalau berbeza-beza atau berubah-ubah ialah manipulasi. Okey, apa yang berbeza-beza kat situ? Atau apa yang berubah-ubah situ? Apa perbezaan yang jelas kat situ? Okey. Boleh? Okey, apa tu? Okey, ada suhu 5, 37, 70, okey? Okey, betul, bagus. Suhu tu pun boleh ubah apa sebenarnya? Suhu tu pun boleh ubah apa? Okey, bagus. Manipulasi sebab dia berubah. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey. Okey, kita belajar itu apa? Pemerhatian maksud dia apa? Okey, cepat. Yang pergi kursus itu lagi. Pemerhatian ni maksud dia apa? Boleh tak kita tafsirkan pemerhatian ni? Boleh atau tidak? Boleh tak cikgu tafsirkan pemerhatian tu? Okey, bagus. Tidak boleh. Jawapan dia tidak boleh. Kita tengok apa yang maujud saja. Apa yang kita nampak. Okey, apa yang kita nampak. Okey. Okey, jadi apa yang kita boleh nampak kat sini? Okey, bagi cikgu apa yang kamu boleh nampak pada jadual tu. Okey, apa yang kamu boleh nampak? Okey, cuba buat 3 ayat untuk K, L dan M. Kalau cikgu ingat, kalau yang cikgu abadi tu dia suruh bandingkan dengan yang lain kan? Betul? Setuju tak? Kalau pemerhatian tu mesti buat perbandingan dengan yang lain. Betul? Setuju tak? Yang pergi kursus ni. Okey. Okey. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba buat ayat. Pilih salah satu. Kalau kamu nak tengok pemerhatian tu K saja pun boleh. Kamu nak L pun boleh. Kalau M pun boleh. Okey, jadi cikgu punya cara yang terbaik kamu tengok yang mana berubah. Itu yang kita cerita. Yang berubah dengan ketara. Kita tak nak ada sedikit keruh. Okey, apa tu semua kita tak nak lah. Jernih, kita tak nak. Okey, yang obvious sangat. Yang kita nampak dengan jelas. Okey, apa yang kita akan pilih? Jadi kita akan pilih lebih kepada L. Betul?
Setuju tak? Setuju tak atau kita pilih daripada L? Setuju atau tak setuju? Setuju kan? Okey, jadi sekarang ni cikgu nak kamu buat ayat. Okey. Okey, type kat ruang chat tu. Mula tulis dekat kertas catatan buku nota kamu, lepas tu kamu cuba pindahkan dekat chat. Cikgu nak tengok betul atau tidak. Okey, sekarang kita fokuskan yang mana ni? Yang ketara berubah dia apa? Yang mana? K, L atau M? Yang mana yang akan berubah daripada hasil tu? Yang paling ketara. Boleh respon kat cikgu tak? Yang mana yang berubah? K atau L atau M? Yang nampak sangat jelas daripada segi perubahan dia. Yang mana? Okay, respon. K, L atau M? Senyap dah, semua orang senyap dah. Tak mau type dah. L. Okay, bagus. L kan? Suhu apa tu? Kalau kita tengok je, kalau suhu 37 tu suhu apa sebenarnya tu? Baru kita belajar tadi. Suhu apa sebenarnya tu 37 tu? Boleh respon kat chat. Suhu apa? 37 tu suhu yang ideal kan? Suhu apa kita panggil tu? Kalau ideal tu kita panggil apa tu? Tu dalam bahasa Inggeris. Kalau orang ni suhu macam ni lah, mikroorganisma garanti boleh hidup. Suhu apa tu? Bagus. Suhu optimum. Okey, suhu optimum. Okey? Okey, okey. Sekarang ni cikgu nak kamu tulis berkaitan dengan L. Pemerhatian tanpa sebarang tafsiran. Okey, tulis. Okey, apa jawapan dia? Pemerhatian tu. Okey, nanti kamu salin balik soalan-soalan gambar rajah tu cikgu dah masukkan dalam grup WhatsApp. Okey, kamu salin Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey. Okey, cikgu kamu dah nampak tadi kan L. Okey. Tabung uji L lebih keruh berbanding tabung uji K dan M. Okey, boleh cikgu boleh terima, cikgu setuju. Okey, boleh. Markah. Lain, yang lain. Okey, Syamil cikgu rasa apa keadaan bubur nutrien keadaan bubur nutrien tabung uji L lebih keruh berbanding tabung uji berbanding bubur nutrien pada tabung uji K dan M. Okey, cikgu rasa tambah sikit apa ni? Bubur nutrien Bubur nutrien dalam tabung uji L lebih keruh berbanding bubur nutrien dalam tabung uji K dan M. Okey, boleh Syamil Okey, boleh? Okey. Sebab kalau cikgu takut macam ni, kalau kita fokuskan pada tabung uji je. Tapi dalam tabung uji tu yang penting dia. Okey, jadi jawapan yang terbaik kat situ ialah suhu 37 darjah Celsius menghasilkan bubur nutrien yang paling keruh berbanding suhu yang lain. Kita tak taksir pun, kita baca daripada
jadual. Okey, faham tak ni? Okey, kenapa dia keruh kita tak tahu. Okey, dia mesti kita ni lah. Okey, boleh tengok yang lain okey? Okey, nyatakan inferen yang berdasarkan pemerhatian pada soalan 1A. Okey, soalan 1A. Okey, apa inferen dia? Inferen apa formula dia? Boleh type kat dalam ruang chat. Okey, ada tak? Okey, apa formula bagi inferen? Dia mesti ada kerana sebab kan? Kerana sebab dekat tengah-tengah. Lepas tu dekat bahagian hadapan dia mesti ada apa? Manipulasi ditutup. Oh, no, sorry. Depan dia ialah bergerak balas. Okey, belakang dia ialah manipulasi. Okey, bagus. Okey, RV sebab kerana MV. Okey. Okey, cuba buat ayat, pilih. Okey, jadi dia punya bentuk ayat dia macam ni lah. Okey, kalau kita tengok kat situ. Okey, bakteria tumbuh dengan pesat. Okey, itu menunjukkan keadaan bubur nutrien kerana suhu 37 darjah Celsius. Okey, faham? Jelas tak ni? Okey? Boleh? Yang lain ni okey tak? Yusri semua okey? Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini, okey kejap Okey, cik. Tengok punya sensitif lah cikgu punya ni. Okey, nyatakan hipotesis okey untuk eksperimen ini. Okey, jadi kalau hipotesis ni apa yang terbaik yang kita boleh bagi kat situ? Hipotesis. Konsep dia mesti ciri-ciri dia mesti ada manipulasi dan bergerak balas. Okey, kita nak gunakan ayat apa tu? Okey, ingat cikgu kata bentuk hipotesis yang kita boleh tulis ialah jika maka semakin, betul? Okey, lepas tu apa lagi? Satu, pernyataan pernyataan okey dalam bentuk pernyataan, okey? Okey, kita tengok bentuk dia. Okey, hipotesis ni. Okey, bakteria membiak dengan baik pada suhu 37 darjah Celsius. Okey, bakteria membiak dengan baik itu adalah kita punya bergerak balas. Okey, lepas tu suhu 37 darjah Celsius adalah kita punya manipulasi. Okey, faham? Jelas? Okey, atau kalau kamu nak gunakan kaedah cikgu abadi pun tak ada masalah. Boleh pakai. Boleh gunakan. Okey? Okey, bagi cikgu formula. Okey, jelas tak ni yang hipotesis? Okey, yang cikgu bagi sekarang ni, ini adalah bentuk pernyataan saja. Cikgu tak gunakan contoh jika maka semakin cikgu tak gunakan. Okey? Boleh ni? Faham? Tapi syarat dia kita kena tengoklah balik. Kita punya hipotesis tu ada tak kita punya manipulasi? Ada tak kita punya bergerak balas dalam tu? Okey, kalau katakan ada manipulasi dengan bergerak balas, ada hubungan kat situ, mana itu jawapan yang betul bagi hipotesis. Okey, boleh ni? Okey, jelas? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Definasi operasi. Okey, apa formula definasi operasi? Cepat. Boleh bagi kat cikgu tak? Apa dia? Kita mesti mulakan dengan ayat apa dulu? Kalau DSO ni. Definasi secara operasi. Okey, ayat mula dia apa? Okey, saya nak semua orang type ayat mula titik. Ataupun ayat mula apa kurung apa. Apa dia? Apa jawapan dia? Kita mulakan dengan ayat apa dulu? Apa ayat mula kita kat situ?
Cepat-cepat type. Cikgu rasa cikgu berhenti sampai sini dululah. Nanti kita sambung yang kemudian. Kita mulakan dengan ayat apa? Okay, cepat-cepat. Semua senyap dah ni. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria. Okey, jadi kita nak mulakan dengan ayat apa dulu? Cepat-cepat, orang yang bagi kursus pun boleh ni, bagi boleh share ni jawapan. Dah tinggal 4 orang dah. Salah. Batin salah tu. Cuba tengok ayat tu. Bagi apa? Apa yang ditanya? Pertumbuhan tu yang menyebabkan dia salah, Fatin. Sebab apa dalam ayat kita konteks DSO kita tak ada ditanya tentang pertumbuhan bakteria. Betul? Jadi kita akan mulakan dengan ayat apa? Okey, betulkan balik Fatin. Salah tu. Okey, apa ayat ditanya? Okey, apa yang ayat ditanya? Apa ayat yang ditanya? Bagus, bakteria. Okey, lepas tu masukkan ialah bakteria tu apa? Mikroorganisma, betul? Okey, apa yang bergerak balas? Okey, bakteria yang menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh pada suhu 37 darjah Celsius. Okey, faham tak tu? Faham tak ni? Bakteria ialah mikroorganisma yang menyebabkan kekeruhan bubur nutrien paling keruh pada 37 darjah Celsius kan. Ingat balik cikgu saya rasa saya pun ada bagi tahulah. Cikgu Abadi kata mesti komplit. Mesti komplit apa yang berlaku. Dalam eksperimen tu. Okey tak? Fatin dengan Syamil dengan Syuhada faham tak? 3 orang dah anak murid cikgu tinggal. Yang lain dah hilang. Faham? Syuhada okey, Syuhada faham? Okey tak? Okey. Ingat cikgu dah cakap soalan ni cikgu dah bagi dalam kita punya WhatsApp. Okey, saya nak kamu salin dan buat. Sebab ni soalan-soalan kita anggapkan mungkin akan keluar lah. Okey. Okey. Okey, last. Okey, sebelum kita tutup. Okey, apa jawapan bagi soalan yang terakhir tu? Apa jawapan bagi soalan yang terakhir? Kita nak tandakan yang mana tu? Ada buah-buahan, lepas tu tandakan betul pada kaedah yang paling sesuai untuk menyimpan makanan tersebut. Yang mana betul tu? Yang gambar pertama tu mesin basuh. Yang kedua tu ialah peti ais. Okey, lepas tu yang ketiga tu macam bekas Tupperware lah. Yang mana agak yang paling sesuai kita nak simpan? Peti apa? Peti ais. Okey, peti sejuk. Okey. Okey, kita tengok jawapan dia betul atau tidak. Okey, betul. Tahniah. Okey. Okey, setakat ni faham tak apa yang kita nak bincangkan ni? Okey, yang ada ni lah yang cikgu tahu, yang lain tu agak dia tak boleh nak masuk sebab putus di tengah jalan. Okey. Okey, nanti kita akan bincangkan lagi. Okey. Tapi kena buat latihan selalu. Kamu kena buat latihan selalu. Sekarang kita dah tak ada masa. Kita punya target kita ialah markah percubaan kita adalah lebih baik daripada markah peperiksaan tingkatan 4. Akhir tahun tingkatan 4 je tu. Boleh ni? Boleh Fatin, boleh Syuhada, boleh Syamil. Okey, jadi kamu ingat balik markah kamu apa. Lepas tu target
Okey, dia mesti meningkat. Saya mesti meningkat daripada markah tingkatan 4 sebab itu adalah kita punya TOV. Okey, jadi cikgu berhenti kat sini. Okey, terima kasih kerana join kelas cikgu. Okey. Agak lama lah padahal sebenarnya pendek je slide ni. Slide ni ada lebih kurang 25 tapi kita kekurangan lagi 12 slide tu. Okey. Apa kita akan cikgu akan sambung kemudian hari lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, ada apa-apa soalan nak ditanya? Okey. Okey, bagi cikgu kefahaman kamu tentang ulang kaji ni 1 sampai 5, 1 tidak faham, 5 faham, sangat faham. Okey, kedudukan kamu kat mana tu sekarang? Hasil daripada kertas 1 yang kamu buat, kita bincang. Okey, hasil daripada kertas 2 yang baru satu soalan je sebenarnya kita bincang ni. Kertas 2 ni. Tak lama sangat pun. Okey. 4. Okey, syuhada berapa kat syuhada? Syuhada tadi masuk sekejap kan? Okey, berapa nilai? Tak apa. Jujur je. Kamu letak je situ markah. Cikgu tak ada masalah. Okey, Yusri. Tahap kefahaman kamu kat mana? Yusri pun putus. Keluar masuk tu. 1 tidak faham. 2 sangat faham. Okey, bukan 2. 5 sangat faham. Okey, kedudukan kamu kat mana? Yusri. Jujur. Cikgu nak jujur. Okey, 3. Okey, bolehlah. Okey, mana sederhana ke arah faham. Okey, jadi cikgu tak ada apa-apa lagi. Okey, cikgu berhenti kat sini. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana join kelas ulang kaji kita. Okey, insya-Allah kalau tak ada arah melintang, kita akan jumpa minggu depan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, assalamualaikum. Ayah kat mana? Home base juga? Nama sekolah apa tu? Hmm.